Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk belajar bersama Ustazah Ummu Saleh dalam pelajaran Pendidikan Islam tahun 6, bidang sirah, tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Rujukan buku teks muka surat 135 hingga 139. Objektif pembelajaran. Yang pertama, boleh menjelaskan latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Kedua, boleh menghuraikan isi-isi Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah dinamakan bersempena dengan nama tempat termeterainya perjanjian ini, iaitu di Hudaibiyah. Latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Pada satu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu, mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Makkah pada bulan Zulkaadah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Makkah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Makkah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Thaniyatul Mirar, berhampiran dengan Hudaibiyah. Apabila unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini, baginda dikunjungi Budail bin Warqa' Al-Khuza'i yang bertanyakan tujuan baginda ke Makkah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian, musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi. Antaranya, Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Makkah untuk menunaikan umrah. Baginda mengutuskan Saidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy. Tetapi, beliau telah ditahan, lalu tersebar berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Saidina Uthman tidak dibunuh. Apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Kemudian, baginda memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang bertukar-cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Makkah dihalang musyrikin Quraisy hanya berdiam diri. Akhirnya, isteri baginda yang bernama Ummu Salmah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Sekarang, apakah isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya? Isi perjanjian Hudaibiyah ada 5. Dan kesannya di sebelah sini yang warna biru. Isi perjanjian Hudaibiyah yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Kesannya, pertumpahan darah dapat dielakkan dan
penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Isi yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun ini. Kesannya, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Makkah menunaikan umrah. Isi yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Kesannya, Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Isi yang keempat, orang Quraisy Makkah yang datang kepada pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kebenaran walinya walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada pihak Quraisy Makkah tidak akan dipulangkan. Kesannya, peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Makkah semakin ramai. Penduduk Makkah memeluk Islam. Apakah iktibar atau pengajaran dan hikmah peristiwa Perjanjian Hudaibiyah? Sebagai seorang pemimpin, kita hendaklah bijak merancang dan mengatur strategi, mengatasi masalah dengan tenang dan rasional, bijak membuat sesuatu keputusan. Sebagai seorang yang dipimpin pula, hendaklah taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak, berganding bahu dan menyokong pemimpin, mengamalkan toleransi. Sebagai seorang Muslim, hendaklah mentaati perintah Allah dan Rasul, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, menepati janji. Perjanjian Hudaibiyah mengandungi banyak hikmah. Antaranya ialah membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian. Dakwah Islam semakin berkembang dan titik permulaan kepada pembukaan kota Makkah. Rumusannya ialah kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kepada termeterainya Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini ternyata memberikan kebaikan kepada umat Islam dan faktor utama berlakunya pembukaan kota Makkah. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.